Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. 10 rakyat Malaysia yang terperangkap di negeri Himachal Pradesh, India yang dilanda banjir selamat. Perkembangan itu disahkan Wisma Putra dalam satu kenyataan. Semalam 12 pendaki Malaysia dilaporkan hilang di wilayah India itu selepas gagal dihubungi keluarga masing-masing. Bagaimanapun daripada jumlah itu, seorang adalah warga negara China, seorang lagi warga negara Britain. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi berjaya menghubungi salah seorang daripada rakyat Malaysia yang terkandas. Mereka ketika ini berada di Bandar Manali. Kumpulan itu akan dibawa ke New Delhi hari ini dan dijangka pulang ke Malaysia pada hari yang sama. Sementara itu, pihak berkuasa India sedang berusaha mengeluarkan ratusan lagi penduduk sekitar Sungai Yamuna yang terperangkap apabila kediaman mereka ditenggelami banjir. Paras air sungai berkenaan telah meningkat melebihi paras berbahaya, menenggelamkan beberapa daerah yang menempatkan kira-kira 20 juta penduduk. Ketua Menteri Arvind Kejriwal menyifatkan banjir yang melanda terburuk dalam tempoh 45 tahun. Mesyuarat pertama Menteri Luar ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC dijadual berlangsung pada September di New York bersempena Perhimpunan Agung PBB. Ini dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir selepas mesyuarat dua hala dengan Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan. Selain jadual mesyuarat, persiapan untuk sidang kemuncak ASEAN GCC yang bakal diadakan pada Oktober di Riyadh antara yang dibincangkan. Dalam perkembangan lain, wakil dari Indonesia, China, Rusia bertemu dalam mesyuarat tiga hala bagi menyatakan komitmen terhadap undang-undang antarabangsa, nilai dan prinsip Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi turut bertemu secara berasingan bersama diplomat tertinggi China Wang Yi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov serta delegasinya. Pertemuan diadakan menjelang sidang kemuncak Asia Timur dan Forum Serantau ASEAN. Tindakan Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand yang mahu mempertimbangkan kelayakan calon Perdana Menteri Pita Limjaroenrat menimbulkan rasa tidak puas hati penyokongnya. Parti Move Forward yang diketuai Pita memenangi kerusi parlimen terbanyak, namun beliau dilihat cuba dihalang untuk diundi menjadi Perdana Menteri. Penyokong beliau berikrar akan melancarkan bantahan lebih lanjut sekiranya kerajaan majoriti dengan Pita sebagai Perdana Menteri masih tidak dibentuk dengan kadar segera. Momentum Pita untuk dilantik ke jawatan tersebut tergugat apabila berdepan tuduhan rancang pindah undang-undang larang penghinaan terhadap sistem monarki. Hong Kong akan mengharamkan import produk makanan laut dari Jepun sekiranya Tokyo meneruskan rancangan melepaskan air terawat dari loji Fukushima ke laut. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Alam Sekitar dan Ekologi Hong Kong, Se Chin Wan. Jelas beliau, larangan import termasuk semua produk akuatik hidup, sejuk, beku, kering atau diawet, termasuk produk sampingan seperti garam dan rumpai laut sama ada diproses atau tidak. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin melanjutkan perjanjian membenarkan ekspor bijirin dari Ukraine. Sebagai balasan, sekatan anak syarikat Bank Pertanian Rusia Roselkhozbank kepada sistem pembayaran antarabangsa SWIFT akan dibatalkan. Moskow sebelum ini mengancam untuk membatalkan perjanjian bijiran tersebut kerana ekspor baja dan bijirin Rusia ke luar negara masih tidak dibenarkan. Tenis, kejohanan tenis Wimbledon. Pemain nombor 1 dunia yang juga pilihan utama Carlos Alcaraz mara ke separuh akhir. Bintang muda Sepanyol itu menyingkirkan Holger Rune dari Denmark 7-6, 6-4, 6-4. Alcaraz akan menentang pilihan ketiga dari Rusia, Daniil Medvedev pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Terdahulu Medvedev bangkit menewaskan Christopher Eubanks dari Amerika Syarikat. Satu lagi saingan separuh akhir menyaksikan bintang Serbia Novak Djokovic berdepan pilihan ke-8 dari Itali, Yannick Sinner. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.